Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung pembacaan kitab kita, kitab hikam, dan minta maaf agak kelewatan kerana sekarang ini sudah bermulanya kuliah-kuliah maghrib. Jadi walau bagaimanapun kita cuba menyampaikan sekadar mana yang mampu mengikut ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi insya-Allah kita sampai pada muka surat yang ke-24. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi. Kerana bahawasanya hak Subhanahu wa taala dalam sempurna sifatnya itu tiadalah ia mahjub. Mahjub ini terdinding, dan hanya sahaja yang mahjub itu, yang terdinding itu engkau yakni kita, daripada menilik kepadanya, daripada memandang kepada Allah Ta'ala. Kerana hitam daripada dukhan, kerana penuh hitam daripada dukhan syahwat. Dukhan ni asap, asap syahwat, keinginan, dan buta mata hitam, buta mata hatimu daripada segala aib dan daripada segala cemar dosa. Maka adalah hijab itu dua perkara. Satu hijab mata kamal, mata kepala, dan kedua hijab mata hati. Baik, apa maksud dia di sini? Sebenarnya tiada penghalang bagi Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ni maha kuasa, maha esa, maha besar. Jadi bila maha besar ni patutnya tidak ada terhalang. Kalau ada sesuatu yang menghalangi ataupun yang menutupi itu, sebenarnya bukan pada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala ni tidak dapat dihalangi. Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Tetapi sebenarnya yang menghalangi kita ini adalah disebabkan daripada diri kita, yang mana disebabkan daripada kekurangan kita ataupun disebabkan daripada aib kita. Jadi kita dah bicara kemarin, sebenarnya jalan yang utama kita melihat kepada aib kita daripada melihat kepada aib orang lain. Jadi sebenarnya dengan sifat Allah Ta'ala itu kita sebenarnya tidak terhijab pun Allah Ta'ala. Tetapi yang terhijab itulah diri kita daripada memandang Allah, kerana dipenuhi hati kita ini dengan dukhanus syahwat. Dukhan ni asap keinginan, dengan arti kata uap-uap keinginan, ataupun dengan keinginan yang tertentu, yang keinginan yang berbentuk duniawi, keinginan yang berbentuk maknanya kehendak nafsu. Jadi membawa kepada buta mata hati, ataupun terhijab kita dengan Allah Ta'ala disebabkan dengan buta mata hati. Mata hati ini buta ni tidak memandang, tetapi tidak memandang kepada aib, aib diri kita, dan juga
daripada segala kotoran-kotoran dosa. Jadi oleh kerana kita tidak memandang kepada dosa kita ataupun tidak melihat kepada aib diri kita, membawa kita terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijab ini ada dua. Satu, hijab mata kepala, dan kedua, hijab mata hati. Dan hijab mata kepala itu iaitu hatimu yang asli, aib, iaitu aibmu yang asli, yang ia sifat kekeruhan dan juga fana, dan tiada melihat baginya dalam akhirat. Maka tiadalah melihat bagi mata itu melainkan di sana. Seperti sabda Nabi SAW, bahwasanya kamu itu tiada melihat kamu kepada Tuhan kamu hingga mati kamu. Jadi dikatakan bahawa antaranya hijab ini, hijab hati kita, hijab hati kita dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Dan juga dikatakan bahawa dengan sebab kita hari ini dengan sifat-sifat kita yang penuh dengan kekurangan ini, dan tiada melihat kita kepada akhirat. Jadi oleh kerana itu membawa kepada hati kita ini terhijab, dan lama-lama membawa kepada hati kita mati. Jadi bila hati sudah mati, lalu tidak suka kepada ibadat, tidak suka kepada ilmu, dan juga tidak suka kepada perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Jadi dengan sebab itu membawa kepada hati kita terhijab. Jadi ini dikatakan bahawa hijab maknanya hijab mata kepala, yakni kita melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kekeruhan hati. Dan hijab mata hati itu iaitu aibmu yang mendatang apabila hilang ia, nescaya terbuka bagimu hakikat, maka engkau lihat akan hakikat itu dengan ainnya. Dan ada pun hijab di dalam hak Allah Subhanahu Wa Taala itu, iaitu mustahil, tiada tasawuf. Maka dikatakan bahawa hijab mata hati ini ialah mata hati tidak melihat keaiban. Mata kepala melihat kepada perkara-perkara alam yang fana ini, lupa pada Allah. Itu hijab mata kepala. Hijab mata hati ialah tidak melihat kepada aib diri. Bila tidak melihat kepada aib diri, maka terhijablah dia sehingga dia tidak memandang Allah Ta'ala. Adapun hijab Allah Ta'ala itu sebenarnya Allah tidak terhijab, tidak tergambar kita bahawa Allah Ta'ala itu terhijab, katanya, kecuali disebabkan dengan tutupan yang ada pada mata hati kita. Izlau sekiranya izlau hajabahu syai'un la satara mimma hajabahu. La satara ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hadirun wa kullu hadirin li syai'in fa huwa lahu qahirun wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Maka kerana jikalau mendinding akan dia sesuatu, nescaya menutup akan dia yang mendinding ia akan dia. Dan jikalau ada baginya yang menutup dia, nescaya adalah bagi wujud yang menutup itu yang menyampaikan. Dan tiap-tiap yang menyampaikan bagi sesuatu itu, maka iaitu baginya yang mengeras, dan yang mengeras itu memilik akan yang dikeras, dan tiadalah sah ada yang memilik bagi sesuatu itu lain daripada Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya yang maha tinggi, dan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang mengeras ia atas segala. Mengeras ni maknanya menguasai ia atas segala hamba, dan iaitu wujud yang tiada menerima Adam.
Adam ini tiada bagi zatnya. Maka adalah Jalla wa'ala itu dahulu daripada tiap-tiap sesuatu dan di atas tiap-tiap sesuatu, dan menzahirkan bagi tiap-tiap sesuatu dan serta tiap-tiap sesuatu dengan ilmunya dan kudratnya dan iradatnya, dan maha suci ia daripada dinisbahkan bagi zaman dan juga makan, ini tempat. Baik, panjang sikit perbahasan dia. Apa yang diberitahu bahawa bila kita melihat kepada dalil-dalil bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak terhijab dan tidak terdinding sesuatu pun, hanya kita saja yang terdinding, dan kita ini terdinding dengan sebab dosa-dosa kita, maka menyebabkan menjadi batas antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijab ini ada yang dikatakan hijab penglihatan mata, iaitu kita tidak melihat kepada Allah setelah kita melihat kepada apa yang ada kepada dunia ini, melihat kepada sesuatu yang bersifat kepada dunia seperti ataupun kaum alam ini, maka lupa kepada Allah Ta'ala, ataupun terhijab kita dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka dikatakan bahawa dengan dosa-dosa yang kita lakukan ini membawa kita ini tertutup mata hati kita dan membawa kepada mata hati kita ini buta. Ada pun dipanggil satu lagi hijab yang dikata hijab mata hati kita ini. Tadi mata kepala, mata hati ialah kita terdinding dengan melihat kepada diri kita, ataupun terdinding dengan sebab aib-aib yang ada pada kita, lalu kita tidak melihat kepada aib. Maka dikatakan bahawa orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ini akan mengetahui ataupun dikatakan bahawa akan melihat kepada apakah yang menutup kepada hati dia, melihat kepada apakah yang menutup hati dia. Maka kerana jikalau mendinding akan dia sesuatu, kalau dia fikir ada benda-benda yang menutupkan sesuatu, nescaya menutup akan dia, yang mendinding ia akan dia, maka dia mengetahui bahawa ada sesuatu yang mendindingkan akan hatinya. Maka dikatakan bahawa dia akan melihat kepada apa yang mendindingi hatinya daripada maksiat dan seumpamanya, sehinggalah membawa kepada maknanya tertutup mata hati dia. Maka dengan sebab itu disuruh kepada kita ni supaya membuka akan hijab-hijab, bahawa hijab yang mendinding Allah Ta'ala ini halus dan lembut, iaitu dikatakan bahawa dan hijab itu kadang-kadang dengan sebab masuk halus ni, kadang-kadang dengan sebab fikiran kita, mengarahkan ke fikiran kita. Ada orang kadang-kadang dia duduk saja-saja, mari fikir, dia kata Allah Ta'ala ini ada ke tak ada ni. Saya pernah didatangi satu orang hamba Allah, dia kata ketika dia berzikir, lepas dia berzikir, lama-lama bukan zikir, dia beramal dengan satu amalan, lama-lama mari lintasan dalam hati, aku beramal ni betul, Allah Ta'ala ni ada ke tak? Maka ini dikatakan bahawa satu penyakit ataupun satu perkara yang boleh membawa dia ini terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa yakni mengarahkan fikiran, daya dan usaha pada memikirkan alam jasmaniah yang dapat menghambat mata hati kita terhadap Allah Ta'ala, maka kita bukan tidak boleh mengatur dan mengurus diri, tetapi mengatur jangan sampai melampaui batas dan juga sehingga menghalangi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, payah sikit nak beritahu, hanya kita bagi tahu antara hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kadang-kadang maknanya sesuatu itu wujud di dalam hati kita, yang mana hati kita ini bila sahaja kita ini
melakukan sesuatu perkara, maka hijab itu akan terus menutup, lagi terus menutup. Tutupan hijab kita lama-lama jadi macam keras. Maknanya jadi macam keras. Bila jadi keras, maknanya akhir kali membawa betul-betul kita tidak melihat kepada Allah Ta'ala. Jadi sekarang ini dikatakan bahawa hijab kita dengan Allah Ta'ala ini adalah membawa kepada membawa kepada kita semakin hari semakin jauh dengan Allah Ta'ala, dan hijab itu membawa kita semakin hari semakin lalai kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala ini, hendaklah dia mengadakan hubungan dengan Allah Ta'ala dengan melakukan amal ibadat kepada Allah, dan dalam waktu yang sama juga dia hendaklah sentiasa menjadikan bahawa kehidupan dia ini mesti ada kaitan dengan akhirat. Jadi sekarang ini semakin banyak kita melupakan Allah, semakin banyak hijab-hijab itu menutup hati kita. Dan bila hati kita ini tertutup, ada sesuatu yang menutupi, lalu benda itulah kita mengharungi benda itu. Baik, saya contohkan. Kita ini contohnya berniaga. Minta maaf lah orang berniaga. Contohnya kita berniaga. Bila kita berniaga, lalulah dalam perniagaan tadi ni kita disibukkan dengan urusan perniagaan. Fikir pikiran kita kepada meneruskan kepada perniagaan itu membawa kepada semakin tebal kita terhijab dengan Allah Ta'ala, semakin kita jauh dengan Allah Ta'ala. Lama tutupan itu akhir sekali betul-betul memberi kepada tutupan yang keras kepada hati kita, menyebabkan bahawa akhir kali seseorang itu semakin hari semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Maka di antara yang menghijabkan kita ada 4, kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah dunia. Dunialah sentiasa yang menghijab kita, sehingga Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Maka sebenarnya kita nak mencari dunia tidak jadi masalah, bahkan boleh mencari dunia, tetapi pastikan dunia itu jangan sampai menghijab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang terhijab kita juga dengan sebab apa? Dunia ini banyak apa dia yang termasuk dengan perkara dunia itu seperti makanan. Maka ada orang duk sibuk memikirkan tentang makanan, akhir sekali fikirannya banyak kepada makanan, menyebabkan dia lalai kepada Allah. Kadang-kadang duk fikir ke makanan, sama ada makanan ataupun minuman ataupun pakaian. Pakaian juga boleh terlalu memikirkan tentang pakaian, boleh terhijab. Maka dunia ini terdiri pada makanan, masyarakat, minuman, kemudian malbas pakaian, kadang-kadang selain pada pakaian, markab kenderaan. Orang duk sibuk-sibuk kepikir kenderaan, kadang-kadang terlupa dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenderaan ni tak kira lah, kenderaan ni berbentuk kereta. Ada yang orang suka kereta lah. Ada yang suka kepada motor lah. Termasuk juga kuda. Ada orang suka kuda lah. Jadi semuanya itu boleh menghijab kita dengan Allah. Selain daripada maskan, rumah. Kadang-kadang dia sibuk dengan rumah, akhir kali terhijab. Benda-benda ini sebenarnya menutupi hati kita. Maknanya ialah kadang kita ambil contoh rumah. Rumah ni kalau kita beki kadang dah tak habis-habis. Mula-mula duk beki dapur, siap dah beki dapur, wasit tak molek lah dapur comel, tandas tak comel, beki pun tandas pula. Siap dah tandas pula, tandas comel dah, dapur comel dah, maknanya bilik pula tak comel, beki pula bilik.
bilik comel dah, ruang tamu pula bagi ruang tamu comel dah, garah kereta pula bagi garah kereta. Akhir sekali begitulah menyebabkan kita, pemikiran kita kepada perkara itu membawa terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebabkan kita tidak memandang Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu yang berkuasa, maha besar, tidak terhijab, tapi kita terhijab dengan perkara-perkara antaranya dunia. Maka selain pada itu, mauqaf, maskan, tempat tinggal, selain daripada itu mal'ab, permainan, dia sibuk dengan permainan. Maknanya jadi akhir kali kita sibuk mari bola ke habis kuliah ilmu. Contoh je zaman ke. Maknanya kadang-kadang mari bola pertandingan akhir habis kuliah ilmu pun tak ada. Habis jemaah pergi masjid. Ustaz-ustaz pun berhenti ngajar. Sebab apa? Perlawanan akhir contohnya. Itu semua membahayakan kita. Kerana apa? Dari segi hati kita ini boleh tertutup dengan perkara-perkara itu. Selain daripada itu, maknanya hiburan juga. Ada orang yang suka kepada hiburan, maka itu juga membawa kepada hatinya terhijab dengan Allah Ta'ala sebab menumpukan kepada perkara itu. Ataupun ini biasa, amwal, harta benda, disibuk dengan harta benda, duk fikir kepada duk kira kepada nombor tu, dapat 2,000 3,000 tu, akhir sekali lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk juga dengan ahli keluarga juga boleh membawa hijab, sehingga banyak Al-Quran mengatakan bahawa jangan kamu dilalaikan dengan anak dan isteri kamu daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini antara contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita ini benda-benda yang boleh menghijabkan kita dengan Allah. Semua perkara itu tidak membawa hijab sebenarnya, tetapi kitalah yang membawa kepada hati kita terhijab apabila terlalu memikirkan kepada perkara tersebut, menyebabkan kita ini tertutup mata hati kita. Maka dikatakan lagi bahawa Allah Ta'ala ini, dan hak Allah Subhanahu wa taala juga yang menguasai atas segala hamba. Allah Taala berkuasa atas segala hamba-Nya. Jadi kita duk fikir kepada rezeki contohnya. Kita berfikir tentang rezeki, berfikir tentang segala-galanya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga apa-apa yang ditimpa kepada kita, semuanya dalam kekuasaan Allah Taala. Dan Allah Taala juga yang menguasai akan segala hamba. Allah berkuasa di atas segala hamba. Dan iaitu wujud yang tiada menerima adam. Allah Ta'ala itu wujud, dan wujud Allah tiada menerima tiada. Pada zatnya, maknanya Allah lah yang berkuasa di atas segala, dan Allah itu wujud. Bila kita faham Allah Ta'ala wujud, Allah itu juga yang menguruskan akan segala sesuatu. Kita duk sibuk memikirkan sesuatu yang Allah telah uruskan. Allah Ta'ala telah uruskan tentang rezeki kita, tentang makan kita, tentang minum kita, tentang pakaian kita, tentang perniagaan kita, tentang apa-apa yang kita semua Allah sudah uruskan. Sebenarnya Allah menguruskan, dan Allah menyuruh kita melakukan ibadah kepadanya. Maka Allah Ta'ala itu wujud dia tidak menerima tiada pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala. Dan adalah Jalla wa'ala itu dahulu daripada tiada sesuatu. Dan Allah Ta'ala itu maknanya bersifat qadim, sedia, dahulu pada sesuatu. Tidak ada awal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di atas tiap-tiap sesuatu. Dan Allah Ta'ala itu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Wal awwal wal zahir, dialah awal, dialah akhir, dialah zahir, dialah batin. Dan yang menzahirkan bagi tiap-tiap sesuatu, dan Allah lah yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Allah lah yang memberi kita makan.
Allah beri kita makan, maka kita terhijab dengan makanan. Allah memberi kita pakaian, kita terhijab dengan pakaian. Allah memberi kita kenderaan, kita terhijab dengan kenderaan. Nak bagi tahu bahawa Allah lah yang segala-galanya, dan sepatutnya kamu melihat kepada Allah. Katanya bukan melihat apa yang Allah kurniakan sehingga lupa kepada Allah yang mengurniakan. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala itu menzahirkan bagi tiap-tiap sesuatu, dan serta tiap-tiap sesuatu dengan ilmunya. Dan Allah ini mencipta segala-galanya dengan ilmu Allah, dengan ilmu dan juga dengan kudrat Allah. Dan juga dengan kudrat Allah Ta'ala, dan juga dengan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha mulia. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah kita memahami bahawa apabila seseorang itu ada keinginan berdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada keinginan berhubungan dengan Allah Ta'ala secara langsung, maka hendaklah dia ini melihat kepada aib diri dia. Setelah dia melihat kepada aib dirinya, maka dia menyedari bahawa aib-aib inilah yang menghalang dia berdampingan dengan Allah. Allah tidak ada masalah dia. Maknanya Allah itu tidak terhijab. Allah itu maha besar. Allah itu dekat dengan kita. Hanya kitalah yang menjauhkan diri dengan Allah dengan sebab dosa-dosa kita. Maka dia kata setelah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak dapat tidak lihat kepada apakah yang menutupi kamu ataupun apakah yang menghalangi kita dengan Allah. Maka yang menghalangi kita dengan Allah Ta'ala itu adalah apa yang Allah kurniakan kepada kita. Bila Allah kurniakan dunia, dunia menghalangi kita. Maknanya bila Allah kurniakan sesuatu kepada kita, sesuatu itu yang menghalangi kita. Kenapa jadi begitu? Kerana sesuatu itulah menyebabkan kita ini lupa kepada Allah. Maka lihat kepada aib diri terlebih dahulu, dan setelah mengetahui bahawa aib diri itu, maka hendaklah berusaha supaya menghilangkan segala aib diri itu supaya dapat berdampingan dengan Allah. Maka sebagaimana kita katakan malam kemarin, dikatakan antaranya kamu lihat kepada aib diri kamu itu, dan kamu jauhkan daripada perkara yang menghijabkan kamu. Maka dikata lihat segala kekurangan-kekurangan kita, dan lihat juga kepada sifat-sifat yang tidak baik, dan lihat juga penyakit-penyakit yang ada tersimpan di dalam hati kita. Maka yang tadi perkara yang zahir ini dipanggil hijab mata kepala. Hijab mata kepala, perkara yang zahir. Macam Allah Ta'ala beri apa-apa pada kita, kita lupa. Allah beri pekerjaan, kita lupa pada Allah, utama pekerjaan. Allah Ta'ala beri kepada kita perniagaan, kita terlupa, kita melihat kepada pekerjaan lebih daripada Allah Ta'ala. Ini dipanggil aib zahir. Maknanya aib yang betul zahir. Adapun aib yang betul batin itu apa dia? Yakni penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati, sama ada hasad ke, dendam ke, benci ke, apa dia lagi, riak ke, ujub, ataupun dan seumpama penyakit-penyakit hati, itu semua boleh mendinding seseorang tadi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana itu, oleh sebab itu, disuruh kita berpakaian dengan pakaian ibadah, disuruh kita dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan disuruh kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan menghampirkan diri kepada Allah. Jadi apa yang kita nak beritahu pada malam ini, memberitahu kepada kita bahawa hijab kita dengan Allah Ta'ala ini adalah daripada diri kita, bukan daripada Allah, daripada diri kita. Itulah hijab kita. Maka segala hijab-hijab itu hendaklah dibuang, hendaklah kita menjauhinya dengan jalan muhasabah diri.
Antaranya ialah dengan jalan kita muhasabah diri kita. Antaranya setelah kita muhasabah, disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu menghitung diri kamu sebelum kamu ini dihitung. Maknanya muhasabah diri. Setelah muhasabah diri kita tadi, muhasabah dengan apa? Muhasabah itu dengan melihat kepada diri, melihat kepada kewajipan-kewajipan kita yang kita lalaikan, melihat kepada maksiat-maksiat yang kita lakukan, melihat kepada penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Maka dengan melihat perkara-perkara tersebut, sudah sehingga kita dapat mengenal pasti penyakit-penyakit yang membawa kepada kita ini jauh dengan Allah. Maka penyakit itu, perkara-perkara itu menutupi hati kita. Maka tidak boleh dibiarkan. Kerana apa? Bila dibiarkan, tutupan itu halus, contohnya nipis saja. Tetapi bila kelamaan menjadi tebal. Menjadi tebal. Akhir sekali menjadi tebal, membawa kepada keras hati. Jadi bila membawa kepada keras hati, lagi-lagilah terhijab kepada Allah. Maka oleh itu, lihatlah kamu kepada Allah, dengan mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa di atas segala sesuatu, dan apa yang kamu miliki itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setelah melihat bahawa Allah Ta'ala lah yang mencipta segala-galanya, dengan sifat-sifat kemuliaan Allah, dengan sifat ilmu Allah, dengan sifat kudrat Allah, dengan kudrat dan iradat Allah, maka kita dapat memahami bahawa semuanya itu datang daripada Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita tidak menjadikan sesuatu yang Allah Ta'ala datangkan itu hijab dengan kita. Maka dikatakan di sini, maha suci ia daripada dinisbahkan bagi zaman dan makan. Maha suci Allah Ta'ala dinisbahkan dengan masa, zaman masa. Kenapa Allah Ta'ala tidak boleh dinisbahkan dengan masa? Kerana Allah tidak berhajat dengan masa. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan matahari dengan bulan, dan matahari dengan bulan lah dicipta, dengan sebab itu ada masa. Kalaulah Allah Ta'ala tidak mencipta matahari, jadi gelap sama, macam mana kita nak kira hari? Kalau kata Allah Ta'ala tidak mencipta matahari, jadi gelap sama. Ataupun Allah Ta'ala tidak mencipta bulan, jadi matahari sama, cerah sama. Dan macam mana kita nak kira hari, minggu, tahun, bulan, tahun? Maka oleh kerana itu Allah tidak berhajat kepada zaman, masa, kerana Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat pada tempat. Ada orang kata Allah itu di langit. Tidak. Allah tidak di langit, kerana sesungguhnya Allah juga tidak di arasy, kerana Allah lah yang mencipta langit, Allah lah yang mencipta arasy. Maknanya jadi dengan sifat-sifat kebesaran Allah Ta'ala ini menunjukkan bahawa Allah berkuasa di atas segala-galanya, dan tiada sesuatu sertanya, tiada sesuatu bersama dengan Allah, dan iaitu sekarang atas barang yang telah ada ia. Maka maha suci ia dengan sifat qaharnya, dan Allah Ta'ala dengan sifat perkasanya. Perkasa Allah Ta'ala yang tiada kuasa seorang pun menolak daripada segala takbir. Tak ada orang pun yang boleh menolak takbir Allah. Jadi yang mentakbir itu Allah, yang memberi rezeki semuanya Allah. Jadi kalau seseorang itu berjaya berusaha dengan mujahadah, bersungguh-sungguh membersihkan hatinya sehingga hatinya tersingkap, dapat melihat akan Allah Ta'ala, sehingga seseorang itu sentiasa mengingati Allah Ta'ala di atas segala sesuatu, semuanya di atas sesuatu yang dilihat, semuanya daripada Allah Ta'ala, maka membawa kepada dia dekat dengan Allah. Jadi yang jauh kita dengan Allah itu dengan sebab apa? Dengan sebab hati kita tertutup dengan Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha luas, Allah itu maha berkuasa. Tidak ada
sedikit pun terhijab dengan Allah. Bahkan Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, begitu hampir dengan kamu, lebih daripada orat tengkuk kamu. Begitulah sifat Allah Ta'ala. Tetapi malangnya, oleh kerana hijab kita ini dengan dosa-dosa, oleh kerana kita ini banyak lalai kepada Allah, maka terhijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa dan tiada kuasa keluar daripada segala takdir. Semua ketetapan itu dalam takdir Allah. Semua ketetapan itu daripada Allah. Semua yang berlaku itu daripada Allah Ta'ala. Maka tak kala berkehendak engkau akan terbuka yang raib, maka lazimlah atasmu dengan menghilangkan yang aib. Comel ayat tu. Kalau kamu ingin membuka segala yang raib, segala yang raib terdiri daripada rahsia Allah Ta'ala, kamu nak melihat segala rahsia Allah Ta'ala yang raib itu, maka hendaklah kamu hilangkan yang aib kecelaan kamu. Ataupun ginilah, kita nak bagi faham, mudah lagi faham, kan dalam Quran kata allazina yu'minuna bil ghaib. Untuk kamu nak benar-benar beriman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib, adanya barzah, adanya mahsyar, adanya mizan, adanya hisab, adanya titiran siratal mustaqim, adanya pemberian amal. Nak suruh kamu, kalau kamu ingin datangkan keyakinan yang sebenar-benar untuk perkara gaib, buangkan segala aib kamu. Buangkan segala aib diri kamu. Maka dibuang segala aib diri ini membawa kepada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jalannya hendaklah kita banyak muhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Jadi sudah banyak keaiban kita, hendaklah kita ini membuangnya dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, dan juga dengan jalan riadah. Dua, mujahadah dan riadah. Mujahadah melawan hawa nafsu dengan meninggalkan maksiat. Riadah dengan latihan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat kepada Allah. Kemudian dalam waktu yang sama juga, hendaklah kita membuang sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita, dan juga dalam waktu yang sama hendaklah kita ini mendatangkan maknanya sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Para jemaah sekalian, rasanya sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, dan moga-moga para jemaah semua mendapat rahmat di mana saja berada. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertaubat, jangan Kau wafatkan kami kecuali dikurniakan taubat nasuha. Dan ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau luaskan rezeki kami dengan rezeki yang barakah, dan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, agar dikurniakan ilmu yang manfaat di dunia dan juga di negeri akhirat, dan dikurniakan kesihatan untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, dan juga dikurniakan keampunan daripada-Mu, ya Allah. Kami mohon pada-Mu, ya Allah, jadikan lidah kami lidah yang berzikir, yang banyak berselawat, hati yang sentiasa ingat pada-Mu, tangan yang mahabbah di antara satu sama lain, dan jauhkan kami daripada segala musibah wabak, dan jadikanlah kami orang yang mendapat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.